sebab fikir masa-masa kan. Kita alhamdulillah satu benda yang bagus ialah peluang untuk mereka tukar kerajaan tu dah tertutup mati. Ini saya nak beritahu. Itu sebabnya hari ni mereka dalam keadaan gundah gulana, mandi tak basah, makan tak lalu. Mereka betul-betul susah hati. Sebab mereka tahu kalau mereka menang 6 pilihan raya negeri ni pun, mereka tak boleh tukar kerajaan. Sebab apa? Sebab usaha mereka untuk rampas kursi presiden dan timbalan Presiden UMNO gagal. Usaha mereka nak merampas kursi naib Presiden UMNO pun, satu orang je yang lepas daripada 3. Usaha mereka nak menawan MKT pun hanya 1-2 orang je. Itu pun alhamdulillah hari ni MKT berdiri teguh di belakang Datuk Seri Zahid. Jadi apa pun keputusan, kita dah ready dah. Kita tahu it's not easy untuk yakinkan orang Melayu dengan kerjasama baru kita dengan DAP. It's not easy. Dan kita tak payah nak hipokrit nak mengatakan kita bukan kerjasama dengan DAP, kita kerjasama dengan Pakatan Harapan. That is total bullshit. Kita kerjasama dengan DAP, kita bekerjasama dengan Amanah, kita bekerjasama dengan PKR, kita bekerjasama dengan semua 17 parti politik, 18 parti politik lain selain daripada UMNO yang membentuk kerajaan perpaduan ni. So kita kena terima hakikat dan kena berterus terang kepada rakyat. Rakyat kena terima kerjasama ni. Rakyat kena terima kerjasama ni kalau nak melihat perubahan kepada negara. Kalau nak lihat ekonomi kita dapat dipulihkan. Kalau nak lihat mata wang kita yang alhamdulillah seminggu 2 ni semakin baik, dapat kita tingkatkan. Kalau nak lihat kenaikan bursa saham Kuala Lumpur hari ni berterusan, bukan hanya pada tempoh yang singkat. Kita nak ianya berterusan hari ni. Kita tak nak tengok 1,400 mata punya range. Kita nak ianya kembali seperti zaman Datuk Seri Najib. Bila dia serahkan kepada Mahathir. Ketika zaman Datuk Najib 1,896 mata. Dah hampir-hampir nak cecah 1,900 mata. Sekarang kita 1,400 mata lebih. So kita nak, kalau nak cepat kembali, make sure jangan ganggu gugat kedudukan kerajaan. Dan alhamdulillah saya nak beritahu, insya-Allah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak boleh diganggu gugat. Walaupun keputusan katalah tak baik sekalipun, walaupun ramai orang yang terpercaya dengan agenda kononnya Islam terancam lah, kononnya orang Melayu dah tak terbela bila UMNO bekerjasama dengan PH dan DAP. Saya nak beritahu, selagi UMNO ada dalam kerajaan ini, kepentingan orang Melayu, kedudukan orang Melayu, hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam, agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu, kita akan bela sepenuh nyawa kita, sepenuh jiwa dan raga kita akan bela. Tidak perlu risau. Okey, Bapa ada soalan lagi ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Ya, Tom Beko. Okay Datuk, saya join live ya. Okey. So Datuk, nak tahu Datuk, apakah pandangan Datuk sebagai rakyat biasa, dari pandangan rakyat biasa tentang kemampuan kerajaan hari ini mentadbir Malaysia dari sudut ekonomi? Datuk pernah berada sebagai pengarah di MOF. Ya, nak tahu pandangan ikhlas Datuk tak melibatkan apa parti. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Satu-satu boleh? Satu-satu. Boleh. Takut saya terlupa ni. Okey. Kita dah tua dah 50 dah. Saya nak beritahu dari segi kemampuan saya akan buat perbandingan berdasarkan tokoh-tokoh yang ada dalam gelanggang politik hari ini. Antara tokoh BNPH, Datuk Seri Anwar lah orangnya. Tokoh Perikatan Nasional, Muhyiddin lah orangnya. Tokoh parti-parti yang telah bungkus dalam pilihan raya, Mahathir lah orangnya. Dari segi kemampuan untuk memulihkan ekonomi, saya nak beritahu siapa pun jadi Perdana Menteri, it will take some time in order to recover our economy back to the same situation,
before kejatuhan BN pada 2018. It's not going to be easy. Ianya akan memakan masa belasan tahun. Belasan tahun. Tetapi dengan networking yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, networking dia dengan Amerika, dengan negara barat, networking dia dengan negara-negara jiran, dia dihormati, dan kemampuan dia untuk bawa masuk pelabur, saya yakin di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar saja, proses memulihkan negara ni dapat dipercepatkan. Kalau misalnya Datuk Seri Najib dibebaskan, kalau Datuk Seri Anwar berganding dengan Datuk Najib, menjadikan Datuk Najib sebagai contohnya penasihat ekonomi beliau ke, ataupun diberikan tanggungjawab untuk melakukan proses pemulihan ekonomi dengan gandingan dengan Datuk Zahid, dengan YB Fadilah, Yang Amat Berhormat Fadilah, saya rasa ianya akan lebih cepat. Bukan senang, tapi lebih cepat. Lebih cepat. Gandingan ni mantap. Kita lihat dah dari segi kadar inflasi, dia ambil alih pun 4% lebih. Sekarang dah tinggal 2.4%. Dari segi pertumbuhan ekonomi kita, suku pertama, alhamdulillah, suku yang baru ni pun kita lihat kita dapat mencapai 5.6%. Ini satu pencapaian yang bak kata orang tu di negara di Asia Tenggara ni antara yang terbaik. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan yang teruk, zaman Datuk Najib dia tinggalkan hutang selepas dia serahkan kuasa kepada Tun Dr. Mahathir hanya 686.8 bilion, tapi bagi kuasa dua Perdana Menteri yang cukup menjahanamkan negara ni, iaitu Tun Dr. Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Sekejap di zaman Ismail Sabri, kita tengok kita punya hutang lebih 2 kali ganda, sudah mencecah 1.5 trilion. Saya rasalah kalau ada orang berfikir orang lain boleh buat lebih baik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, terus terang saya cakap lah, you are wasting your bloody time. Sebab tak ada orang boleh buat lebih baik daripada Datuk Seri Anwar hari ni. Okay. Datuk, yang second soalan saya nak tanya tu pasal anak muda ni kan. So soalan kedua saya santai-santai lah tu. Kenapa Papa Dewan tak banyak program santai anak muda tu? Program santai ni dia merangkumi banyak kan. Contoh macam e-sport, lepas tu lepang anak muda, contoh bermotor, penyusukan, macam bola takraw ke. Dia bukan one off tu, tapi kena kerap. Kenapa tak ada itu kan? Saya ambil contohlah aktiviti sukan, contohnya bola sepak. It's not cheap. It's not cheap. Semua program-program ni memerlukan dana yang besar. Kita nampak seolah-olah macam tak ada. Sebenarnya ada, tetapi mungkin dari segi kuantiti kita tak banyak. Sebab ianya menelan belanja yang terlalu besar. Sedangkan di sebelah sana, dia orang punya bajet unlimited. Disebabkan bila mereka dapat tempoh berkuasa 18 bulan tu, mereka betul-betul rompak negara ni. Dengan dana yang mereka perolehi tu, kita lihat contohnya macam Mas MART di Masjid Tanah. Orang muda nak minta program, bukan setakat minta bola ke, minta apa-apa yang berkaitan dengan sukan orang muda ni. Dia willing to spend untuk taja betul-betul. Sebab mereka memang ada dana yang luar biasa banyaknya. Itu sebab sampai pilihan raya pun mereka boleh bayar pengundi satu persatu, terutamanya pengundi luar dan juga pengundi muda ni. Jadi bagi saya, ini antara kekangan-kekangan yang ada di peringkat BN dan PH yang menyebabkan kita dilihat kurang memberikan tumpuan dalam program-program santai anak muda ni. Sebab program-program santai anak muda ni, selain daripada media sosial, medium TikTok anak muda ni pun, contohnya lah aktiviti sukan, aktiviti badminton, apa semua sekali ini memerlukan dana yang
yang agak besar dan kalau kita nak bandingkan dengan Perikatan Nasional, mereka ada kemampuan yang lebih daripada kita. Cuma sepatutnya dengan kerajaan yang kita ada ni, kita patutnya boleh kupak lah, maknanya setidak-tidaknya kita boleh bersaing, tetapi saya nampak masih lagi kurang lah dalam bab ni. Betul lah yang seperti mana yang Abah kata tu lah. Ni Abah yang apa? Baba. Jangan panggil Abah. Abah kau. Okey.